Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, Maqalat Asri, tuguran suci jujur terhadap umat mengenai hadis. Mengenai hadis kita dah ada 3 siri. Dulu kita bincang tentang kedudukan hadis sebagai rujukan kedua dalam Islam. Hadis ni rujukan kedua dalam Islam. Sekarang kita nak bincang pula bahagian kedua, pengajian hadis dan tuntutan masa kini. Pengajian hadis dan tuntutan masa kini. Macam pentingnya pengajian hadis ni, cara mengaji hadis. Dan masa kini perlu sangat kita mengaji hadis ni. Okay, kita pergi pada pendahuluan. Antara ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah ialah meyakini hadis atau sunnah sebagai teras pada ajaran Islam keseluruhannya. Itu akidah ahli sunnah. Bahkan dulu kitab-kitab kalau sebut sunnah ni, kitab sunnah tu maksudnya kitab akidah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Nak cerita akidah ahli sunnah dinamo kitab sunnah. Cara kitab ni kita nak faham fiqhul kubra dah. Antara istilah akidah dulu, fiqhul kubra tak panggil akidah, kitab akidah dipanggil fiqhul kubra. Fiqhul akbar, fiqhul akbar. Itu kitab-kitab akidah dulu. So lagi kitab sunnah, yang sebut sunnah-sunnah tu maksudnya akidah, kitab akidah. Jadi teras ajaran Islam dan sunnah ni, hadis ni teras ajaran Islam keseluruhannya dan sumber kedua yang utama dalam hukum hakam, gerak kerja dan penilaian terhadap segala yang berlaku dalam kehidupan manusia di dunia ini. Jadi semua perkara nak gerak, nak nilai, nak apa berdasarkan sunnah. Sementara golongan-golongan yang mendakwa Islam selain mereka ada yang menolak hadis. Selain ahli sunnah wal jamaah ni hak sesat tolak hadis. Ada yang hanya menerima sebahagian daripada hadis. Dan ada pula yang memahaminya dengan pemahaman yang jauh terpesong daripada kehendak syarik, pemberi syarak tu Allah lah, dan roh syariat Islam jauh lah daripada roh syariat Islam yang terbukti dalam kehidupan para sahabat Rasulullah SAW ni. Dia tolak hadis, dia akan jadi nikah muta'ah, jadi zina tu jadi halal bagi dia dah, pelacuran tu jadi halal. Kenapa? Kerana dia tolak hadis. Dia tolak hadis, dia belik, dia ikut hawa nafsu dia lah. Tu ahli bid'ah ni, apa ni panggil ahlul ahwa. Ikut otak dia, ikut nafsu dia, bukan ikut Al-Quran hadis ni. Seterusnya, lantaran itu mereka tersasar pokok lain lah selain yang tersasar, tersesat, terbabah dan dihukum oleh ulama-ulama ahlul haq, ahli kebenaran, orang yang benar lah, pokok yang benar, ulama betul ni. Yang datang kemudian daripada generasi sahabat sebagai golongan ahlul batil wal ahwa. Ahli batil sesat barak ni, batil tak betul. Wal ahwa dia ikut hawa nafsu, poin dia ikut hawa nafsu dia. Apa syiah jelas-jelas lah, nikah muta'ah tu nak berzina dah. Dibubuh nama nikah muta'ah. Dah. Dia belik-belik jadi kobrak dah. Golongan yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat baginda SAW dinamakan sebagai al-haq, ahli pokok benar, atau ahli sunnah wal jamaah, ahli yang ikut sunnah dan berjemaah ikut sunnah dah. Dan ada takrifan jemaah tu sahabat dah. Ikut sahabat. Sunnah ni ikut sunnah Nabi dan wal jamaah tu ikut sahabat Nabi, jemaah sahabat. Dah. Walaupun dalam praktik dan amali ahli sunnah wal jamaah mengutamakan dan mengendahulukan Al-Quran lah nombor satu lah daripada hadis atau sunnah. Namun sebabnya juga mereka tidak dinamakan Al-Quran atau Al-Kitab kerana Al-Quran dan kitab itu didakwa oleh semua golongan yang mengaku Islam sebagai ikutan dan panduan serta pegangan mereka belaka. Pokok sesak mana pun yang mengaku ikut Al-Quran dah. Al-Quran ni pun ikut lagi dah. Walaupun Nabi palsu dia tambah surah baru dah. Tapi ada yang ikutlah Quran, ikut Quran dah. Berawi dah, syarah tafsir besar-besar, Berawi set-set puja kubur dah. Sembuh kubur bersama juga dah tafsir. Syiah pun ada dah kitab tafsir dia, tafsir dah kum dia. Jadi tafsir besar dia pun ada, walaupun dia tafsir ikut dia lah, karut marut dah, sufi yang karut dah, sufi batiniah pun ada juga. Jadi semua mengaku ikut Quran tapi ditakwil, dijauh-jauh ke makna tu. Dan ditolak hadis yang sahih, yang betul, yang ambil hadis-hadis palsu ke apa sebagai huraian dan cara memikir, cara ilmu kalam yang karut dah. Tetapi sikap mereka tentang sunnah adalah sama, iaitu mereka mempertikaikannya. Semua sesat ni, Qadiani ke Syiah ke apa, dia semua ni tolak hadis dan menolaknya. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah selain daripada berpegang teguh dengan Al-Quran, mereka juga berpegang dengan sunnah, dengan memelihara sunnah, hadis-hadis dengan sebaik-baiknya serta mempertahankan sunnah, mempertahankan hadis. Inilah ciri ahli sunnah dan dinamakan sebagai ahli sunnah.
wal jamaah tu ikut sahabat jamaah dia. Sunnah tu hadis nah. Kedudukan dan keutamaan ahli sunnah dan ahli hadis dapat dilihat dengan jelas sekali dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat-pendapat para ulama salah, ulama-ulama 300 tahun daripada Nabi 300 tahun lah. Nabi Muhammad SAW bersabda, iftaraqatil yahud ala ihda aw isna aw sintain wa sab'ina firqatan. Wa tafarraqatin nasara ala ihda aw sintain wa sab'ina firqatan. Wa taftariqu ummati ala 73 firqatan. Golongan Yahudi berpecah kepada 71 atau 72 golongan. Adapun golongan Nasrani pula berpecah kepada 71 atau 72 golongan. Juga dah hampir sama dengan Yahudi. Kuat juga pecah Yahudi, Nasrani, Kristian. Dan umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Dah 73 golongan. Hadis dari kalimah Abu Daud dalam Sunnah Abu Daud, kitab Sunnah bab Syarhis Sunnah oleh Abu Hurairah, hadis 4519, status hasan sahih. Dan hadis ni ada setengah ulama tu tak berapa nak terima lah. Tapi ni hakikat lah, pecah tu memang akan jadi dah. Hadis ni lah sahih kuat dah. Tak ta'wil jadi dhaif ni payah juga dah. Jadi pentingnya hadis ni tapi jangan berinteraksi dengan hadis sekarang lah. Ada lagi sopangan dia KJA dia nak suruh orang lain sesat belaka dah. Ya baca hadis ni jaga orang lain ahli bid'ah belaka lah. Ada juga dia ngomong Wahabi pun ada juga guna hadis ni. Dia kata Wahabi sesat ni gini ni kerana hadis ni. Ada juga orang set Wahabi totok ni. Salafi totok ni dia ambil hadis ni habis orang beza sikit kan. Mu ahli bid'ah. Buat 73 golongan pecah hak lain dah. Bukan ahli sunnah. Kita baca hadis ni untuk berhati-hati, bukan untuk menghukum orang dah. Baca hadis ni supaya kita ni orang kampung, masyarakat awam ni kita pegang hadis Al-Quran hadis. Kalau ada pendapat fiqh yang sesuai dengan hadis, kita ikut hadis. Kita faham lah. Sekadar kita faham lah. Macam mana tak faham lah. Kalau kita akan tak ada kiyah jauh-jauh daripada Al-Quran hadis, kita tinggalkan lah. Bukan nak balas dia, kita tinggal sobat dulu nak. Khilaf. Khilaf tu mungkin itu sebab khilaf tu untuk kita tinggalkan yang tidak jelas, ambil yang lebih jelas. Tu cara orang kampung, orang awam berinteraksi dengan perbezaan pendapat ulama. Bukan khilaf boleh buat. Ni mengarut tu ustaz pun mengarut dia. Dia ada khilaf kan buat hak sahih yang jelas, tak ada khilaf. Apa nak buat hamda khilaf? Kundur kematian ada kata boleh ada tak boleh. Apa nak buat letihnya? Buat yang sahih dululah. Kita kan orang awam kena faham itu. Okay, kita pergi pula. Ada satu lagi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqatan. Wahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una fil nar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al jamaah. Dan demi jiwa Muhammad berada di tangannya, akan berpecah umatku kepada 73 golongan. Kumpulan dah. Pecah. Umat Islam ni banyak. Puak-puak pecah. Nak pecah tu ni penyakit lagi tak? Adalah. Kalau kitab Firaq. Syahrustani ke apa yang ada pecah, ada buat Ibn Hurayah dah. Banyaklah kitab lain pun ada pecah-pecah golongan yang bagi-bagi tau. Syiah so. Tapi itu ijtihad dia dan kita tak boleh muktamad juga. Dan selagi jangan buat hujah untuk kita sesatkan orang. Untuk kita berhati-hati, kita ajak masyarakat kembali pada Al-Quran Sunnah, berhati-hati. Kalau pergi pendapat ulama sama mana pun, tengok dalil dia. Supaya tidak berapa jauh daripada sunnah ni, daripada golongan hak betul. Takut jadi masuk dari kumpulan hak sesat. Boleh, tapi kita nak ukur orang mudah-mudah payah. Satu kumpulan sahaja yang akan ke syurga. Dapat 73 tu satu saja masuk syurga. Dan 72 kumpulan lagi akan dimasukkan dalam neraka. Maksudnya sesat lah. Adakah kafir kekal neraka? Tidak, tak sebut kekal ni. Tapi masuk neraka dulu. Sebab kita tu betul lah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, siapakah mereka? Nabi Muhammad SAW menjawab, al-jamaah. Hadis riwayat ke-5 Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah, kitab Al-Fitan. Bab iftiraqi al-umami. Oleh Auf bin Malik, nombor hadis 3992, status hasan. Tidak kuat manalah, tapi boleh pakai lagi hasan. Al-jamaah tu ada syarah ni, kata sahabat dah. Yang penting nak suruh lebih jelas, lebih selamat, sahabat lah. Kita tengok pendapat sahabat. Jangan pergi orang lain dulu, pasal takut jauh, lebih jauh, semakin jauh daripada pandangan agama dah. Jangan terus pakai ulama ni. Kita jumpa dari kitab, habis kagum jumpa dari kitab pakai belakang berat dah. Tengok dulu hadis Nabi kata apa. Tak ada juga, tak payah juga. Tengok sahabat dulu.
Tak boleh juga kita tengok ulama mutaqaddim dulu. Fiqh mazhab Syafi'i pun hak kat awal. Jangan duk logak ambil hak kemudian ni. Walaupun kita tak muktawa bersama mana pun kalau kemudian tu jadi qiyah tu jauh sangat. Semakin jauh qiyah, semakin kuat qiyah. Kita berasa ni mungkin agama ni qiyah setahun ni dah. Siapa ke batal puasa 15 karo, 17 karo, banyak karo nak. Qiyah kita al-umum pun tak ada. Ia akan jadi menyusahkan umat, menyesatkan umat kalau lebih hak dah. Okay, kita kata ulama tu sesat, orang lain hak percaya tu sesat. Ulama tu ijtihad dia je. Moga-moga dimaafkan. Kita ni apa dah pakai belakang dia kitab je dah. Okey, Ibn Mas'ud radhiyallahu pula berkata, sesiapa yang mahu mengikut jejak langkah seseorang, maka hendaklah dia mengikut jejak langkah sahabat Nabi Muhammad SAW. Nak cerita jamaah ni tak? Ikut sahabat dah. Kerana mereka adalah golongan yang paling baik hatinya, paling juh, bersih hati dalam kalangan umat ini. Paling dalam ilmunya, paling mendalam ilmu sahabat ni, faham molek dah. Paling sedikit cerewetnya dah, tidak menyusah-menyusahkan dah. Ni nak suruh alim kat nampak hebat dah. Dan kita tulis ditimai dah. Siapa kau bengok payah doa nak amal dah. Tak cerewet mana, kira mudah-mudah dah. Darah sikit maaf dah, darah sembuh budak pergi pun semaya pakai baju tu. Tidaklah pakai najis-najis dah. Tidak cerewet sahabat ni. Paling teguh karakternya dah, sifat-sifatnya teguh dan paling baik keadaannya sahabat ni dah. Sahabat Nabi ni. Mereka adalah satu golongan yang sudah dipilih oleh Allah SWT bagi menjadi sahabat kepada Nabi-Nya. Dalam menegakkan agamanya. Jadi sahabat ni, dia tolong menegakkan agama dah. Kena sangka baik dia sahabat ni. Jumpa sahabat salah sikit kau gapa. Kadang-kadang kita faham salah ni padahal tak salah dah. Benda tu kena sangka baik pada sahabat. Kita kena bersangka baik lah kau orang. Ulama kita kalau silap setahun mana pun jangan cepat. Ada sikit buah dah terwujud dah. Tak boleh baca kitab ni sesat kapir dah. Ngarut dah. Kena berinteraksi baik. Mungkin dia salah faham. Ataupun dia bersangka baik dengan ulama dulu dah. Kita boleh mencepat mukum dan benda tu. Kita nak salah bahagian tu sajalah. Ni tak boleh jumpa sikit salah ulama dah. Terus nak masuk. Nak sesatkan. Tolak belakang. Jangan gitu. Jangan sombong. Ilmu ni kita kena insaf. Kalau kita ulama-ulama pengkaji dah. Takik kitab ni. Ayat Quran pun salah. Dia kitab tak besar. Ayat Quran salah. Sengaja kau penyalin salah kau gana tak tahulah. Tapi kita jangan cepat kata ni tulis ni kapi ni ulama ni salah tulis ayat Quran. Mana boleh gitu. Jasa yang besar kesilapan sikit sebanyak tu manusia biasa ni. Okay, maka hendaklah kamu sedari keutamaan mereka sahabat ni nak dan mengikuti jejak langkah mereka, jejak langkah sahabat kerana mereka lah adalah golongan yang berada di atas jalan betul. Kalau gapo khilaf gapo ambil jalan sahabat. Imam Ahmad dalam Ar-Razim ni. Dalam Razim. Manakala Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazal ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin 'ala yadurruhum man yakhzuluhum hatta ya'ti amrullah. Akan terus ada golongan daripada umatku yang tegak di atas kebenaran. Mereka tidak tergugat oleh orang-orang yang menentang mereka sehingga datang perintah Allah SWT. Atas kebenaran mesti ada orang yang pilih jalan betul dah. Kita tengok tu, kena tengok hujah ni. Hadir dari kalimah Tirmizi dalam Jami'at Tirmizi Kitabul Fitan bab ma ja'a fil a'immati 'al-mudallin oleh Taubat nombor hadis 2229 status sahih. Imam Ahmad berkata berkaitan dengan golongan yang disebut dalam hadis ini bahawa mereka ini adalah golongan ahlul hadis. Golongan hak dekat dengan sahabat. Dan orang yang di atas kebenaran semua ni oleh hadis. Kalau dia mengaji fiqh, dia kena ikut hadis. Dia tidak jauh mana lah fiqh yang babah kat sini. Kalau tidak dia main banyak qiyah-qiyah jauh-jauh dah. Jadi bengong habis orang duk mengaji. Dia akan tak jauh mana dah. Ya, ahli hadis ni. Gila ahli hadis walaupun dia kata dia ikut mazhab Syafi'i pun kita tak jauh sangat. Ataupun dia ikut Asy'ariyah sekalipun dah. Kalau dia ikut hadis-hadis kuat pergi hadis yang kita berasa tak jauh mana dia pergi dah. Tak pergi babah jauh sangat, tidak terbabah jauh lah. Ada silap-silap tu pasal dia manusia dah. Tapi kalau untuk pakai hadis sudah tak reti hadis palsu, hadis lemah, harga apa pakai agama belaka ya aku jadi jauh. Nur Muhammad apa sahih dah. Ya aku jadi jauh dah. Bagi mengetahui kepentingan dan keistimewaan hadis sebagai satu bentuk pengajian dalam sistem pendidikan Islam, maka perbincangan yang akan disentuh nanti akan dapat menyingkap sebahagian kecil daripadanya. Gitulah penting ngaji hadis ni. Kalau setengah kata Asy'ariyah pun salafi dah. Contohnya Imam Nawawi Ibn Hajar Asqalani Syarah Fathul Bari dia dah. Syarah Sahih Bukhari dan Fathul Bari tu. Ada awak kajian tu 4 jilid ni kata dia ni akidah salah benar dah. Tengok-tengok tempat takwil tu dia kata kutip saja dah. Gitulah. Walaupun dia setengah kata memang banyak ikuti Asy'ariyah pun tapi napuk macam perhati-perhati macam pegangan yang salaf. Gitu je dia tidak melampau lah.
Dan yang akan pergi nampak, kita akan rasa tenang lah bagi orang yang mengaji lah kalau ni baca sekerak ni. Nak sobat dan neraka, nak sobat dalam sesat lalu dah. Ibn Hajar Jahmiyah juga nombor-nombor dia. Syair sesat berat lah. Di mana habis ngomong habis orang dah. Nak dia je betul dah. Menyakit syok sendiri ni mengaji sekerak ni, kata mengaji syok. Dia berasa alim benar dah. Okey, sistem riwayah dan dirayah dalam pengajian hadis. Secara kasar dapat dikatakan seluruh pengajian dan pengkajian hadis itu tersimpan dalam dua sistem yang sangat unik, yang sangat hebat dan pernah dipersembahkan oleh manusia dalam dunia ni. Benda yang dipersembahkan oleh manusia ni, hak ni yang paling hebat dah. Dan juga ilmu pengetahuan dah, iaitu sistem riwayah dan dirayah. Ni hebat dah. Habis respect orang putih ke apa, nak tentukan kitab Bible dia pun tak boleh nak guna sistem ni. Dia tak tentu habis dah kitab Bible dia. Tak ada. Sambung menyambung tu gagah mana riwayah dia dirayah, kritikan isi kandungan hadis, bandingkan riwayat-riwayat. Yang mana lebih kuat, cerita ni bersama tidak bersama atau bercanggah antara satu sama lain. Kaji belaka dirayah, sistem kritikan teks atau matan hadis. Okey, sistem riwayah dulu. Sistem riwayah, pemakai sistem riwayah dalam penilaian sesuatu fakta, betul ke kuat setara mana ke sesuatu fakta tersebut, adalah khususiah umat Islam. Hanya terdapat pada umat Islam khusus. Ibn Hazm berkata, nukilan orang yang dipercayai juga dengan bersambung-sambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW adalah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang Islam, berbeza dengan penganut-penganut agama lain. Ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka tetap segar dan baru dengan adanya sistem ini walaupun berlalu sekian lama. Ada daripada siapa seolah ni baru dengar. Dia sama berasa rapat je dah. Nukilan dengan irsal dan i'dah. Irsal ni putus lah. Sama ada putus di atas biasanya sahabat dah. Tapi boleh juga irsal lain dah. Dan i'dah ni putus dua dah. Apa? Boleh didapati dengan banyak sekali dalam kalangan Yahudi dan Nasara. Jadi putus halik atas, putus halik tengah, putus i'dah banyak, putus 2-3 orang ni. Banyak benar lah. Bible dia pun putus tak aman dah. Tambahlah benda-benda lain dah. New Testament ke Old Testament ke Injil ke Taurat ke banyak benda je putus nak boleh siapa dah. Terjemahan tu betul ke tidak. Bahasa asal tak tahu mana dah. Okey, bahasa Yunani tu bukan bahasa asal lagi. Bahasa lain dah, Ibrani bahasa lain dah. Jadi benda tu banyak lah saling menyaling tu. Tinggal lah gapo terjemah salah lah macam-macam berjadi. Sanak tak tahu mana. Tapi kita ni hadis Quran tu satu aja lah. Berapa berjuta orang dah. Quran pun ada sanak. Dah qari-qari dia, perawi-perawi qari dia. Lepas tu Al-Quran pula ngapa belaka. Cetak pula berjuta-juta. Sejak zaman Nabi lagi ada dah. Mana-mana dah. Ngapa belaka dah. Ia tidak seperti agama lain. Namun Yahudi tidak hampir dengan Nabi Musa AS. Sehampirnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jauh sangat dah, beribu tahun. Kira lah zaman Fir'aun dah. 3,000-4,000 tahun dulu. Kerana jarak antara nukilan mereka dengan Nabi Musa ialah lebih daripada 30 abad. 3,000 lebih lah. Takbir Rawi jilid 2 halaman 159. Hafiz Abu Ali Al-Jayani berkata, Allah SWT sudah mengistimewakan umat Nabi Muhammad SAW dengan 3 perkara yang tidak pernah dikurniakan kepada orang-orang sebelumnya, itu isnad, ansab dan irad. Tadrib Rawi jilid 2 halaman 150. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ni tak ada orang lain terima seperti hebatnya umat Muhammad dari segi ilmu isnad, sanad daripada siapa dia. Akhbarana ke haddatsana ke ada hanya pada Nabi Muhammad SAW. Lepas tu ansab keturunan dia. Dia ada ilmu nasab. Dia boleh royak keturunan dia. Sehingga boleh royak ni berapa keturunan dia. Hak gagal ni Habib ni 42 paling terik dia. 38, 39, 40, 41, 42 dah. Orang lain 57 dah. Waktu dia pertikaian je. Jarak setengah-setengah antara anak dan ayah tu sampai 60 tahun. 63 tahun. Jadi orang pun terpelik. Betul ke ni? Adakah umur 63 boleh beli anak ni? Betul ke tidak? Banyak tempat pula gitu dah. Menyebabkan pendek. Pendek tu bukan molek. Jadi orang pertikai betul ke anak dia. Jadi begitulah. Dari situ habis dah. Jadi nak jawab ini, ilmu nasab ni satu perkara yang besar. Ada kitab khusus bincang keturunan nasab, keturunan orang dah. Lepas tu i'rab. Ilmu i'rab ni hebat. Baca salah baris bawah atas pun ada makna yang tertentu. Tukar baris lain makna.
Dah. Lepas tu ada sebab dia dah. Ada mansub, ada majrur, ada apa? Majrur, mansub, marfu' ni, marfu'. Jadi ada kaedah-kaedah sehingga bahasa tu jadi kemah. Bahasa tu jadi, bahasa Arab tu jadi kemah, kejap, dan makna dia pun kemah. Payah nak betulkan. Pasal bukan sekadar titik dengan baris, tapi dia sendiri baca dia tu menyebabkan boleh, sistem dia boleh pergi lama dah. Tak baru baris pun boleh baca. Itu kehebatan. Kepentingan sistem di wajah ini juga dapat dilihat melalui kata-kata ulama salaf. Dalam kalangan tabi'in seperti Abdullah bin Mubarak, Sufyan al-Thawri, Al-Auza'i dan lain-lain. Abdullah bin Mubarak berkata isnad itu sebahagian daripada agama. Kena ayat daripada tok guru mana dah. Kena ayat sumber dia. Okey, pakai ayat mimpi. Kalau kita mengaji tok guru duk cerita mimpi-mimpi tu, tak berisnad mana tu, walaupun dia kata dia bagi sanad, bagi ijazah pun dah. Kaedah dia kena ayat agama pun macam mana, kitab mana, sumber mana. Jika tidak ada isnad, nescaya akan berkata sesiapa sahaja mengikut segala yang mereka mahu ke Sahih Muslim di 1 halaman 7. Habis karalah. Time dia ustaz selebriti kan, boleh cerita habis lah. Dah karut pun tak. Sandar kepada ustaz itu salah. Kita sepatutnya berdasarkan isnad. Kalau dulu kat isnad dalam kitab lah. Semua rujuk ke kitab. Kitab mana, hujah sahih tak sahih. Itu perbincangan zaman dulu ni lah. Sampai dulu kat isnad, cek pula sanad tu kuat tak kuat, perawi kuat tak kuat, tu cara dululah. Sufyan al-Thawri berkata isnad itu senjata orang mukmin. Silahul mukminat. Tadrib ar-rawi jilid 2 halaman 160. Nak jaga Islam ni, senjata je guna senad daripada siapa. Dia racun agama kita dah. Al-Auza'i pula berkata ilmu tidak akan hilang melainkan dengan hilangnya sistem isnad, sistem riwayah. Muqaddimah Al-Tahrim jilid 1 halaman 15. Nak jaga kitab, ada perawi dia supaya kitab tu dipertanggungjawabkan. Jadi gitu dah. Kitab pun jaga, hadis pun jaga, sistem hak ngapa pun jaga, kitab hadis pun jaga. Jadi sambil kita boleh cek bertanggungjawab ataupun tidak orang yang jaga kitab hadis dan sebagainya. Jadi ia kemah bersambung-sambung lah. Hakikat ini diakui oleh musuh Islam sendiri dalam kalangan orientalis barat. Ganbal, penulis artikel hadis dalam Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah, jilid 7 halaman 335 menyatakan kekagumannya terhadap sumbangan yang sudah diberikan oleh ulama Islam dalam memastikan kesahihan hadis-hadis Nabi mereka. Hebat benar lah. Putih pun rasa hebat ni nak. Dia tidak ada dalam agama lain, dalam Kristian dan Yahudi tak ada. Gaimbal juga pernah berkata sesuatu hadis itu tidak dikira sahih pada pandangan orang Islam kecuali apabila silsilah isnadnya berterusan tanpa terputus. Silsilah itu pula terbentuk daripada peribadi-peribadi yang boleh dipercayai riwayat mereka. Ada kitab rijal pula. Kajian terhadap isnad membuatkan ulama Islam yakin yang tentang perkara ini. Hak tak belajar, hak tak mengaji tu, hak tolak hadis dia tak yakin. Mungkin salah lah, sahabat pun tak betul dah. Dia belajar ni syiah tak ada anti hadis ni. Last sekali tolak hadis, tapi orang hak mengaji hadis betul-betul, tak mengaji cara, tak dengar pokok syiah ni, tak dengar pokok hak ngarut ni. Yang mengaji betul kaji molek, mengaji untuk guru lah. Bawa cepat dah. Mengaji buku jadi macam setengah ustaz kita ni. Faham Abah Hanifah berkitik, tak tahu gapo dah. Baca kitab rijal tak kerti kaedah. Tidaklah kita mengaji molek. Insya-Allah menyebabkan rasa yakin, kita akan rasa hadis kita boleh pegang kemah. Mereka bukan sahaja menyelidiki nama-nama perawi dan latar belakangnya untuk mengetahui zaman mereka hidup, keadaan ekonomi dan persekitaran hidup mereka. Selain daripada perhubungan mereka dengan tokoh-tokoh yang lain, berkait tok guru anak murid, siapa dia, gimana belajar mana, perawi-perawi ini ada kitab rijal khusus dia. Bahkan mereka juga memastikan kualiti seseorang tokoh hadis itu dengan menguji kebenaran dan kedustaan perawi tersebut dan sampai ketelitian dia dan amanah mereka. Dalam menukilkan matan-matan isi-isi kandungan hadis, bagi dinilai siapakah antara perawi-perawi itu yang boleh dipercayai riwayatnya. Dia banding. Ada hadis yang hampir sama. Tengok sana. Tengok tunggu dulu dah. Mungkin sandaran yang sama dah. Tiba-tiba hak ni pun lafaz lain. Hak benda lafaz lain. Akan kaji lah. Ni ada kesilapan perawi ni. Hak ni kesilapan perawi ni akan kaji. Siapa tahap tu sehingga dia boleh bandingkan mana riwayat lebih kuat. Dan perawi mana yang kuat. Ingatan dia. Dia boleh banding-bandingkan. Rujuk Dairatul Ma'arif jilid 7 halaman 335, ia dipetik daripada ilmu rijal hadis dari karangan Dr. Taqiyuddin Nadwi Mazahiri. Kitab orientalis dirujuk oleh ulama Islam. Kitab orientalis orang putih kapi lagi kali tak. Yang mana cerita pasal hadis, dia kaji tentang ilmu hadis orang Islam ni dan dipuji dah. Manakala dalam kalangan ulama mutaqaddimin yang peringkat awal,
Tidak memberi penghargaannya secukupnya kepada sesebuah kitab. Melainkan jika perawi kitab itu seorang yang thiqah, dipercayailah thiqah dia, dhabit, kuat ingatan, lagi adil, tidak jahatlah orang jujur. Di samping membaca pula kitab itu di hadapan pengarangnya, mengaji untuk guru ambil hadis dengan mendengarkan atau baca kepada depan guru. Atau seorang perawi itu mempunyai sanad yang muttasil, sanad yang bersambung dalam membaca kitab itu. Kitab daripada kitab atau guru ni mengaji bersambung-sambung. Dan menerimanya daripada guru-gurunya yang bersambung-sambung sehingga sampai kepada pengarang itu sendiri. Dr. Taqiyuddin dalam Nadwi Mazahiri halaman 3 yakin bawa sanad ni. Ini cara mengaji betul lah. Ambil ijazah ambil sanad. Bukan ambil ijazah amalan. Ni ada ustaz-ustaz jenis sufi tarekat ni, ijazah amalan. Ijazah amalan saya berilah ijazah ni nak. Tu tidak tu. Hak ni betul-betul hadis ngaji dia, ada kitab dia. Dah ada kekuatan dia boleh mengaji sesuatu dah. Terima hadis pun dia ada kaedah dia. Tu cara ngaji hadis betul lah, bukan cara ngaji kitab fiqh lain, kitab tasawuf lain ni bukan tu. Hak tu hak panggil ijazah dia kata dia belajar berguru, orang lain tak belajar berguru dia menyuruh dah. Duk bersahur dia ada guru, ada sanak laga apa dah. Hak tu sanak ngaruk, ni amalan pelik-pelik ni. Dia kena sahih dulu, dia kena kitab-kitab muktabar ni. Barulah dikira ilmu tu ada sanak yang diterima pakai lah. Sanak tasawuf tu tak boleh pakai amalan pelik-pelik dah. Pemakaian sistem riwayat itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Al-Quran sendiri. Aku anjur kita berbuh sumber dia dah. Riwayat ni sumber daripada siapa. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tasbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka hendaklah kamu selidiki dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal di atas perbuatan kamu. Surah Al-Hujurat ayat ke-6 ni. Jadi berita apa pun kita kena tapis dulu, kita kena tawakuf. Bukan terima dulu dah. Kena stop dulu dah. Tolak pun tidak, terima pun tidak. Tawakuf dan kita kena cari tabayyanu, kita kena cari hujah bukti. Dan kalau benda tu set ke pendengar kot, tolak dulu dah. Ni mengaji ngaku ustaz. Cerita-cerita dalam kain orang ni percaya dulu. Ngarut sungguh dah. Mengaji agama ke apa gitu dah. Benda-benda yang benda-benda lucah, benda set ke apa ni, betul pun kita tolak sama karut lagi lah. Kat zaman ni mudah sangat lah. Dia kata AI tak boleh buat tu dah. AI ni hak mudah-mudah ya. Bahasa Kelantan tak boleh. Zaman ni dia boleh buat lah. Zaman saya kecil dulu pun saya pernah tengok orang buat. Memang lah dia bukan cara biasa. Editing biasa. Orang producer biasa tahap Malaysia tak boleh nak buat. Pelakon Malaysia. Ya ada cara dia lah. Canggih. Kita kena terima dah. Bahkan hak berlaku video set Ustaz Azaidul Ruh ke Azmi Ahli ke apa tu memang sungguh lakonan tu sungguh, tapi orang pakai topeng ni dan benda tu banyak teknologi lah ni sorok lagi lah mudah pak. Dia kata tak payah guna AI dah, tiru sorok kan, buat sorok dah. Allah lah, tak tahu lah kita manusia ni apa jadi bodoh ketemu dah, terima habis cerita karut dah. Tambah-tambah lah hadis. Kita jangan terima bodoh. Terima habis orang ustaz tu guru baca kat pakai terima habis. Cerita pelik, cerita mimpi terima. Sedangkan Quran kata tabayyanu lah. Cerita fitnah, cerita gapo dari Yesus masa sekarang. Cerita hadis kena perhati nah pasal Nabi kita ni. Kita tak boleh terima bodoh-bodoh. Kita tinggal mudah-mudah. Kita kena kaji, kena betul. Betul kena moyak ni. Ada Nabi ni buat gurau, jangan buat gurau gitu. Nabi ni neraka kan belawak ni. Begitu juga Allah SWT berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kamu suatu generasi yang sederhana. Generasi yang sederhana yang adil agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul yang Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi kita kena sederhana, yang adil, ummatan wasata, pertengahan adil, supaya kita ni jadi syahadah. Syuhada 'alan nas. Jangan nak buah lah geger ni, jangan nak geger. Dah senyap.
Masih baca sungguh kodok ni. Buah ni. Dia nak gagal. Buah agak apa ni? Jadi kita kena adil dah. Bersikap pertengahan saksi atas manusia. Saksi-saksi ni kena ada hujah lah. Tak ada dia guna sisi sanak dah. Rasul tu jadi saksi atas perbuatan kamu dah. Sani sokong menyokong ada saksi, ada hujah. Generasi yang dimasukkan di sini ialah generasi sahabat Rasulullah SAW. Pencapaian umat Islam dalam bidang riwayah atau isnad. Ini sudah melahirkan perpustakaan yang besar lah. Yang memuatkan buku-buku berkaitan dengan sistem riwayat atau isnad. Ada kitab rijal dia dah. Seperti ilmu mustalahul hadis, ilmu rijalul hadis, dan segala pecahan-pecahan hadis tu ada cerita belakang dah. Okey, sistem riwayat dirayah pula. Sistem kritikan matan isi kandungan hadis pula dah. Usul dan keistimewaan dia. Sistem dirayah ni mempunyai pertalian yang sangat rapat dengan sistem riwayah. Itu tak boleh pisah. Guna otak sangat, guna logik lah. Dirayah ni logik. Tapi kena guna sistem riwayah. Riwayah pun logik dah. Kalau tak bersambung logik dengan ke mana? Ada kaitan dengan dirayah juga. Cuma dia lebih lagi lah kaji tentang perbandingan ni riwayat lain. Tak bercanggah ke apa. Dia lebih lagi lah dirayah ni. Pertalian yang rapat dengan sistem riwayah, namun begitu tidak semestinya sesuatu yang terima dalam sistem riwayah itu perawi-perawi yang baik itu akan terima terus dalam riwayah. Tidak mesti. Kalau bercanggah dengan Quran kau ke apa, walaupun sanadnya kuat, ia akan jadi tertolak. Ia ada kaedah je lah. Begitu juga sebaliknya. Tidak semestinya sesuatu yang terima menurut sistem riwayah akan bertepatan pula dengan sistem riwayah. Dah. Kadang-kadang hadis tu nampak isi kandungan molek. Tapi dirayah molek lah. Tapi sanadnya tak betul, kita tak boleh terima. Kita tak boleh kata Nabi kata walaupun nampak yang isi kandungan betul. Dia kena terima dua-dua dah. Namun pada kebiasaannya dan kebanyakannya sesuatu yang terima melalui sanad yang sahih menurut sistem riwayah akan sampai perawi-perawi ni akan sampai kepada matan isi kandungan yang sahih yang betul. Juga menurut sistem riwayah tak bercanggah biasanya. Kalau sanad yang sahih, isi kandungnya pun sahih dah. Begitulah sebaliknya matan isi kandungan hadis yang bertepatan dengan sistem riwayah. Sistem kritikan isi kandungan hadis kebanyakannya datang melalui sanad yang sahih mengikut sistem riwayah. Ia sangat kuat menguatkan dah. Ia tak akan bercanggah. Rujuk Dr. Subhi Saleh dalam Ulumul Hadis wal Mustalahuhu halaman 203. Okey, sistem dirayah yang dimasukkan di sini ialah sistem yang termasuk dalam ta'rif, istilah khusus dalam ilmu hadis. Antara ta'rif yang diberikan berhubung dengan sistem dirayah ni, sistem kritikan isi kandungan hadis ni, ialah ia guna logik dah. Ialah seperti yang sudah dikemukakan oleh Nawab Siddiq Hasan Khan. Nawab Siddiq Hasan Khan ni raja dah. Raja KJA dulu India dah. KJA kecil dah. Ilmu dirayah al-hadis ialah satu ilmu yang membincangkan tentang erti yang difahami melalui lafaz-lafaz hadis. Ilmu bincang erti difahami daripada lafaz hadis, isi kandungan hadis. Begitu juga masuk-masuknya berdasarkan masuk-masuk hadis, berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab. Tengok bahasa Arab betul ke tidak? Dan peraturan syariat. Peraturan syariat basic dia, usul dia. Disampai bersesuaian dengan keadaan Nabi Muhammad SAW. Logik lah, logik. Rujuk Nawab Siddiq Hasan Khan dalam Abjadul Ulum jilid 2 halaman 220. Pengertian ini dikemukakan juga oleh Haji Khalifah dalam Kashfuz Zunun dan Tawsi Kubra Zadeh dalam Miftahus Sa'adah wal Misbahus Siyadah. Haji Khalifah membincangkan tentang topik dirayah, isi kandungan logik, isi kandungan hadis ni tak. Dengan katanya topik dirayah hadis, kritikan isi kandungan hadis ni tak, topik ni tak, ialah hadis Rasulullah SAW dari segi maknanya dan maksudnya yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi maknanya betul ke, logik ke, bercanggah ke tak? Tengok tu dah. Haji Khalifah dalam Kashfuz Zunun bab ilmu hadis jilid 1 halaman 135. Pemakaian sistem dirayah, sistem kritik sanad matan hadis, isi kandungan hadis ini juga adalah sesuatu yang berlandaskan Quran.
Ada hujah Quran dah. Antara yang dapat disebutkan ialah firman Allah SWT, laula in sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa pada waktu kamu mendengar berita bohong itu, benda karut, benda lucah, benda sek biasa ni nak, untuk orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik. Apa tak sangka baik kepada orang Islam ni nak? Walaupun jahat sungguh, kena sangka baik lah asal-asal dia, zahir dia baik. Terhadap diri mereka sendiri, diri mereka sendiri ni sama-sama orang Islam, sama-sama bersaudara Islam, kita kena sangka baik dulu, jangan percaya. Mengapa tidak kamu berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Surah An-Nur ayat 12. Dia tolak dulu, dia tidak terima dulu ngagut sungguh. Firman-Nya lagi, walaula in sami'tumuhu qultum ma yakun lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Dan mengapa kamu berkata pada waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah patut kita memperkatakan tentang perkara ini. Nak cakap benda-benda lucah, benda-benda sek, benda-benda berita karut ni. Apa nak cakap ni nak? Maha suci engkau wahai Tuhan kami, inilah dusta yang besar. Tolak dulu, kata bohong dulu. Surah An-Nur ayat 16. Tak berdosa, kita tolak dulu lah. Asal kaedah je kita kena sangka baik. Terutama libat kemaruh orang. Antara usul sistem dirayah yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh hadis ialah, antara, bukan semua dah. Pertama, sesuatu riwayat itu tidak bercanggah dengan akal yang sejahtera. Macam bumi atas tanah kurba dah. Orang dulu gak mengaji ni. Orang kapal tua-tua dulu dah. Cahayanya dah. Dah. Bercanggah dengan akal dah. Lepas tu kapal tawah Kaabah lah, kapal laga apa ni. Jadi karut, tak logik. Yang kedua, tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip agama Islam yang sudah terima oleh semua orang Islam dah. Benda asas Islam, benda ni karut, tak logik dah. Yang ketiga, tidak bercanggah dengan Al-Quran, hadis mutawatir atau ijma' qat'i yang lain dah. Yang keempat, tidak bercanggah dengan kenyataan. Dah, maka terus jadi ubat penyakit, padahal kau sakit orang ni sebab ia sejuk dah. Yang kelima, riwayat itu tidak mengandungi ancaman azab yang besar kerana suatu perkara yang remeh-temeh ni. Benda sikit nak, apa dosa? Contohnya, masuk dalam masjid, cakap benda dunia, tak terima amalan berapa beratus tahun, berapa tahun, tahulah. Jadi melampau lah. Jadi tak logik. Kritik sanad, tak payah kritik sanad, kritik misi kandungan hadis kita tahu ni hadis karut dah. Dia palsu. Yang keenam, riwayat itu tidak menjanjikan ganjaran yang besar-besar kerana pekerjaan yang remeh-temeh. Dah, benda yang kecil tapi pahala besar dah. Minum kopi dah, masuk syurga, jaga apa sampai syurga dah. Hadis palsu tengah-tengah dah. Yang ketujuh, riwayat itu tidak mengandungi pengertian yang lemah dan rapuh. Pengertian itu kemah. Yang ke-8, riwayat itu bukan riwayat yang dikemukakan oleh seorang sahaja dan ia sendiri tidak bertemu dengan orang yang diriwayatkan riwayat itu daripadanya. Jadi bukan seorang satu perawi, tidak bercanggah dengan perawi lain. Kadang-kadang seorang tok guru, anak murid ramai, 10 orang anak murid. Satu orang anak murid tu pelik, tak serupa dengan orang lain. 9 lagi, 8 lagi, molek-molek betul dah. Jadi dia salah ni. Cakap 9 orang lagi salah. Dia seorang betul ni. Itu kaedah kita, kritik kita. Okey, yang ke-9, ataupun tak bertemu dah, bercanggah dengan orang hak bertemu, hak betul kuat lagi sikoh dia bertemu ni. Dia dengar daripada orang. Hak dengar tu tak lain daripada orang hak betul-betul dengar direct dah. Yang ke-9, riwayat yang menceritakan suatu peristiwa penting yang dapat disaksikan oleh ramai orang. Dan sepatutnya ia diriwayatkan daripada bilangan yang ramai lah. Tetapi riwayat itu hanya diriwayatkan oleh seseorang dua saja lah. Pelik lah. Yang ke-10, riwayat itu tidak bercanggah dengan kedudukan Rasulullah SAW dan kedudukan para sahabat. Kalau jatuh Nabi, nampak hina Nabi dah. Macam peristiwa Isra' Mi'raj tu. Nabi daripada rumah Ummu Hanik dah. Nampak perut dan nampak tarik selimut, nampak perut melipat laga apa, nampak hina Nabi tu. Jadi kita kena jaga Nabi daripada jaga riwayat tu dah. Mentang-mentang nak jaga Ibn Ishaq terima penyakit dia dah. Begitu juga sahabat-sahabat kritik sahabat dah. Sangka baiklah pada sahabat, tolaklah perawi tu dah. Dia terima sahabat Uthman jahat, kronisme terima dah. Penyakit juga dah. Yang ke-11, riwayat itu tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip akhlak. Dah nampak. Akhlak huduh, tolak tu. Yang ke-12, riwayat itu tidak mendorong ke arah memuaskan hawa nafsu atau kerosakan. Macam menikah muta'ah, fadilat menikah muta'ah. Pada hatu zina dah, pelacuran.
Yang 13, riwayat itu tidak bercanggah dengan kaedah-kaedah perbuatan jelas dan terbukti kebenarannya. Ada saintifik. Yang ke-14, riwayat itu tidak bercanggah dengan kenyataan-kenyataan sejarah. Orang mati dah riwayat dah. Padahal orang itu tak ada dah masa tu dah. Yang ke-15, riwayat itu tidak bercanggah dengan bukti-bukti daripada nas yang sahih. Yang ke-16, riwayat itu tidak bercanggah dengan kesucian dan kebesaran Allah SWT. Nampak Allah ni bodoh ke apa badat ni tak erti ke apa macam Syiah, riwayat Syiah tu tolak. Yang ke-17, riwayat itu tidak merobohkan sunnah jelas. Sunnah yang sahih yang kuat dah. Tiba-tiba ada satu riwayat bercanggah ni tolak. Yang ke-18, riwayat itu tidak bercanggah dengan kaedah bahasa Arab dan lain-lain lagi dah. Bahasa Arab laula anta ni laula ka dah. Jadi kaedah bahasa Arab salah laula ka ni. Yang kena laula anta dah. Laula ka ma khalaqtul falaq ke apa dah? Tak ingat dah. Jadi laula ka tu tak dengan bahasa Arab. Rujuk Hafiz Saqawi dalam Fathul Mughith halaman 114. Mula al-Qari dalam Asrar al-Marfu'ah fil akhbar al-mawdu'ah halaman 92. Shibli An-Nu'mani dalam Siratun Nabi halaman 9 hingga 101 dan 101 dan lain-lainnya. Jadi Malna Asri daripada riwayat daripada kitab-kitab besar ni, kitab-kitab ulama dulu. Imam Malna Asri kumpul lah dia jadi buat usul dirayah. Dia usul 99 usul dirayah hadis lah. 99 usul dirayah hadis. Kita akan baca lepas ni lah. Kerana berdasarkan benda ni bukan rekod sendiri, baru rekod Malna Asri ada dah. Ambil dari kitab dulu. Cumanya huraya tambah huraya lah. Benda tu ada dalam kitab-kitab dulu, cuma disistematikkan dah. Disistematikkan disemula biar mudah nampak, mudah faham dah. Itulah yang dilakukan oleh Malna Asri. Sekarang tu dululah kita bincang sambung pada lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.